Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Kita bertemu lagi di ruangan kali ini bagi sama-sama kita meneruskan pengajian Al-Quran secara bertajwid. InsyaAllah sama-sama kita akan mendengar, melihat dan membaca daripada surah Al-Ma'idah ayat 71 ke 77 bersama-sama. InsyaAllah bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, InsyaAllah boleh ke halaman 120. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar saja lagi. Sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam kepada semua teman-teman yang memberi salam daripada awal hinggalah akhir rancangan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan bersempena dengan hari kebesaran Islam ini kepada teman-teman untuk diberikan kemudahan dan diberkati Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan perjalanan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah. Dan bagi menyemarakkan pengajian kita seperti biasa, saya nak mengajak teman-teman untuk sama-sama kita menanam satu perspektif yang positif di dalam diri kita dengan kita mendapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh tak saya dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran supaya kita fikir mudah-mudah dan seluruh perjalanan pembelajaran kita insya-Allah akan menjadi mudah. Ya. Jadi saya minta ke sahabat-sahabat komen dahulu mudahnya mengaji Al-Quran dan
Jangan lupa kita tekan button share, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita agar mereka juga insya-Allah akan dapat belajar sesuatu dan kita dikurniakan pahala yang berterusan dan berganda kerana berkongsi ilmu yang bermanfaat. Baik, terima kasih kepada yang dah share, yang komen mudahnya mengaji Al-Quran ya, insya-Allah. Dan boleh tak sebelum kita mulakan saya dapatkan thumbs up dan juga heart ya. Kita langsung masuk kepada bacaan isti'azah. Sebelum kita memulakan ayat, seperti biasa, pastikan hamzah dan ainnya itu diberikan perbezaan yang jelas. A dengan au. Au, dua harakat. Zu, di hujung lidah. Zu billah. A'udzu billah. Dibaca dua harakat lafz jalalah. Jangan pendek. Jangan kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak betul. Yang betulnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tu dua harakat, ta juga dua harakat. Coba kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Kita terus masuk ayat 71 dari surah Al-Maidah. Wa hasibu, ha pedas ya, bukan ha, jangan baca wa hasibu, tak betul. Yang betulnya wa hasibu ya. Wa hasibu dibaca 4 atau 5 harakat. Allah, lam itu bersabdu, tekankan. Takuna ku dua harakat. Fit diberikan bunyi hamas, bunyi angin itu. Fit natu. Di sini ikhfa. Asalnya ta tanwin di depan bunyi tun, tapi bila datang fa disamarkan. Itulah maksudnya ikhfa. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin-poin yang saya sampaikan sepanjang perkongsian ini. Di sini dibacakan dengan samar kadar panjang dua harakat. Fitnatun fa'amu wa sammu wa sam. Dengungkan di sini wajibul qunnah. Teman-teman, kalau jumpa mim sabdu ataupun nun sabdu, jangan lupa hukumnya wajibul qunnah kadar panjang dua harakat. Dua harakat jangan lupa. Jangan baca wa sammu, tak betul. Yang betulnya wa sammu thum. Sekali lagi, sa fi thu di hujung lidah, thu. Dan bertemu mim yang bersabdu, dengungkan dua harakat. Summa taballah. Lafz jalalah dibaca tebal dua harakat. Huwa alaihim. Mim mati bertemu sa. Izhar syafawi, jangan dipanjangkan pula di sini. Alaihim, bunyi saja him terus masuk. Dengungkan sama seperti ini, wajibul gunnah dua harakat. Summa amu wa sam. Terus dengungkan dua harakat, wajibul gunnah. Mukafi, ujung lidah. Kafirun. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya kasirun, ron rin run. Tapi bila datang mim, hukumnya idgham bi gunnah, masuk beserta dengung kadar panjang dua harakat. Kasirun. Barulah minhum. Bunyi min terus masuk hum. Di sini min izhar halqi, hum izhar syafawi. Dan kita waqaf di situ, ada waqaf jaiz, boleh diwaqafkan. Kemudian ibtida wallah dibaca tebal. Dua harakat, jangan baca walla. Itu nipis ya. Yang betul wallahu basir. Basir. Jangan baca basi. Ramai yang baca basi di sini. Huruf sad baris bawah bukan si, tapi si. Basir. Dua harakat. Ru. Di sini iqlab. Ra ini asalnya tanwin dua di depan. Ron, rin, run. Asalnya run. Tapi iqlab ialah maksudnya kita menukar daripada bunyi nun kepada bunyi mim dengan kadar dua harakat. Bibir itu sekadar bersentuhan saja. Basiru. Ataupun hampir bersentuhan. Basiru. Bunyi hampir sama saja. Ya? Bima ya'malun. Dan diwaqafkan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat ma'aril sukun di situ. Cuba dengarkan ayat ini. Wa hasibu
ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. Saya waqaf di situ untuk memberikan mungkin kemudahan kepada teman-teman yang tidak sampai nafas hingga sini. Kawan-kawan mereka tahu bagaimana nak berhenti. Kemudian tidak balik pada summa taba. Summa taba Allahu alaihim summa amu wa sammu kathirun minhum. Wallahu basirun bima ya'malun. Kemudian barulah masuk ayat seterusnya. Okey, so far macam mana? Boleh ikut? Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi saya nak mengajak teman-teman, jom kita panjang-panjangkan dengan menekan button share dan dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. InsyaAllah, kalau kita tanamkan perasaan mudah, seronok dengan Al-Quran ini, insyaAllah ianya akan menjadi semakin mudah dan semakin seronok kita belajar mengaji, insyaAllah. Kita teruskan. Laqad diberikan lantunan di sini, khul-khulah. Kafara alladhi, ujung lidah. Naqalu, 4 atau 5 harakat. Wajibul gunnah 2 harakat. Nallah, lafz jalalah 2 harakat. Ha huwal. Dia punya sendi-sendi bila ayat itu masuk perkataan ke perkataan itu haruslah dijaga betul-betul. Ha huwal, wa bari atas naik di atas lam. Di sini alif lam qamar ya. Masihub, ha pedas. Ha hai hau. Hub, dan diberikan lantunan kerana ba merupakan huruf qalqalah di sini. Qalqalah surah. Hubnu maur, jangan mar. Ramai baca mim bari atas bertemu ra baca mar. Siapa baca mar, jangan angkat tangan, jangan angkat tangan. Cumanya masing-masing tahulah ya. Jangan baca mar. Bacanya lepas ni maur. Maryam. Kalau pilih untuk waqaf di situ. Di sini waqaf sili. Afdal diteruskan. Kalau nafas panjang teruskan, tidak ada masalah. Malahan itulah lebih baik. Maryam wa qalal. Itu kalau nak sambung. Kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf, yam di situ, terus ibtidak. Wa qala al-masihu ya habhihu habdas. Hu ya bani, 4 atau 5 harakat. Isra, 4 atau 5 harakat. Ilang, terus masuk lam dari atas ke atas ain yang bertanda mati. Budullah, lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Ha rabbi wa rabbakum. Kum, bukan kum, ramai baca rabbakum. Lepas ni siapa baca kum, tarik telinga sendiri. Jangan baca kum, bagi tahu diri kita sendiri. Baca kum ya di situ. Baik, kemudian sekali lagi kita jumpa waqaf sili di situ. Afdal diteruskan, tapi kalau nak berhenti kerana nafas sudah hampir habis, itulah yang terbaik ya. Daripada kita berhenti cacat kedengarannya nanti. Baik, kemudian ibtidak balik pada innahu, dengungkan di situ 2 harakat wajibul gunnah. Nahu mai, itu masuk berserta dengung 2 harakat. Idgham bi gunnah. Asalnya man yusyrik, jadi baca mai yusyrik. Dia ada bunyi hamasnya, ring. Tapi ra-nya jadi nipis. Jangan baca yusyrik. Itu salah, itu tebal. Yang betulnya yusyrik billah. Lafz jalalah ni pula baca nipis. Kerana sebelumnya datang kasrah. Kalau yang ini kita baca tebal, yang ini baca nipis. Billah. Jangan baca billah. Itu tak betul, ya. Billahi faqad. Lantunan di sini khala surah. Haramallah. Di sini dibaca tebal lafz jalalah. Hu alaihil. Hil, bukan hil, tetapi hil. Ha baris bawah bertemu lam. Hil jan. Dengungkan di sini 2 harakat. Natawama,
jannata wa ma'wahun. Dengungkan di sini hun, barulah nar. Jangan baca nar. Sama yang baca nar salah. Sekali lagi di sini siapa baca nar, tarik telinga, bagi tahu diri sendiri. Sini ro-nya dibaca tebal. Nar gitu. Kemudian kalau pilih untuk waqaf lah ya. Ada waqaf sili sekali lagi di sini, afdal diteruskan. Tapi kalau tak sampai nafas berhenti, terus ibtidak pada wa ma lidh ujung lidah. Zalimina min izhar halqi. Ikhfa hakiki. Beza antara izhar dengan ikhfa pada nun mati ialah pada hukum izhar halqi, nun matinya bertanda mati. Ada tanda sukun di atasnya macam ni, nampak? Manakala ikhfa tidak bertanda, nun itu kosong saja. Ya, bukan sebab dia lupa tulis atau sebagainya. Memang itu cara Al-Quran Rasam Usmani ditulis. Ya, jadi sahabat-sahabat kena berikan perhatian. Dua harakat. Di sini min jangan dua harakat. Sempurnakan saja. Min ansar. Dan ro-nya jadi tebal. Sor. Lah kali lidah itu naik ke lelangit sekejap. Kalau lidah tak menyentuh lelangit di hujung itu tak jadi. Dia tak ditebal. Jadi sar. Tak jadi. Dia kata sor. Lah kali lidah tu menyentuh lelangit sekejap. Sahabat-sahabat boleh rasalah diri sendiri bila kita baca itu. Cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. Ayat ini agak panjang. Mungkin saya akan pendek-pendekkan, berikan kemudahan. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Alhamdulillah. So far macam mana? Okey kah okey? Kalau okey, jangan lupa sahabat-sahabat, jom kita tekan button share, kita kongsikan supaya sahabat-sahabat, ahli keluarga kita juga dapat belajar sesuatu. Kalau kita merasakan ada sesuatu yang kita pelajari, sudah pasti mereka juga insya-Allah akan dapat mempelajari sesuatu dan kita juga dikurniakan pahala berganda. Juga di kesempatan ini, mungkin ada teman-teman yang nak menghadiahkan bacaan Al-Quran ini, mungkin kepada arwah pasangannya ataupun arwah ibu bapanya ataupun ahli keluarganya yang telah meninggal dunia. Marilah sama-sama kita niatkan insya-Allah supaya pahala ini sampai kepada mereka. Dan boleh tak saya dapatkan sahabat-sahabat, mungkin boleh tulislah nama arwah-arwah tersebut. Kalau ada kawan-kawan kita baca juga, mereka boleh sedekahkan pahala ini kepada arwah ibu bapa kita insya-Allah. Semoga pahalanya diterima Allah dan sampai kepada mereka. Kita teruskan ayat seterusnya. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا 4 atau 5 harakat. Dengungkan 2 harakat. Nallah. Dia baca tebal 2 harakat. Sa ni hujung lidah juga. Salisu salasa. Ini semua sa. Salisu salasa. Dan bila berhenti pada ta marbutah, dia jadi tukarkan kepada ha. Ada mim kecil yang ekor mimnya ke tepi ya. Ini waqaf tam dia panggil. Sempurna waqaf di sini kena berhenti. Jangan sambung pula ya. Manakala kalau yang mim ekor ke bawah itu waqaf iqlab. Bukan waqaf, itu hukum iqlab. Hukum di bawah tajuk nun mati dan tanwin. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin masih belum lagi menguasai ilmu-ilmu tajwid, jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah. Tunggu sehingga akhirnya kami akan bagi tahu bagaimana untuk mendapatkan buku asas dan buku tajwid untuk kita belajar balik makhraj dan hukum-hukum tajwid serta susun dan sistematik yang akan dikirimkan ke rumah anda. Kemudian insya-Allah kita akan ceritakan itu di akhir bacaan kita nanti. Kita teruskan di sini. Lihat
terus ibtidak pada wa ma min ma, bukan ma, jangan nganga luar. Wa ma itu bunyi kemelayuan. Kita nak cari wa ma min, gitu saja. Izhar halqi, sempurna saja min. Saya bagi tahu izhar nun mati ada tanda mati. Terus masuk ilahin, sama juga di sini izhar halqi. Di bawah tajuk nun mati dan tanwin. Insya-Allah sahabat-sahabat yang dapatkan buku tajwid yang kita nak berikan itu akan belajar semua perkara ini. Dan diberikan contoh-contoh yang banyak dan jelas dan dihuraikan cara bacaannya. Ilahin, illa. Dibaca 4 atau 5 harakat. Il, bukan il. Jangan baca illa. Ramai baca illa. Tapi illa yang sebetulnya. Illa, ilahu. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya ilahun. Tapi bila datang waw dimasukkan ke dalam waw dengan kadar 2 harakat. Wahid. Dan diberikan lantunan di sini. Qalqalah sughra. Maaf, qalqalah kubra di sini. Huruf itu huruf hidup, dun. Tapi kerana waqaf diberikan tanda mati mendatang, diberikan lantunan haid. Dan bila dipantulkan, mulut itu pepeskan. Jangan bulatkan jadi haid. Tak betul. Yang betulnya haid. Gitu. Sekejap lagi insyaAllah kita bacakan ayat ini. Kemudian sahabat-sahabat terus ibtidak. Di sini ada jim kecil, waqaf jaiz, boleh terus, boleh wasal. Kalau pilih untuk wasal, kena baca dengan idgham bi gunnah sebab tanwin bertemu waw. Wahidu wa'il. Itu kalau nak sambung. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di sini ibtidak terus pada wa illam. Baik, mungkin ada tertanya-tanya, Ustaz, kenapa tiba-tiba jadi wa illam pula? Sedangkan di sini hamzah baris bawah bertemu nun, sepatutnya bunyi in. Betul. Asalnya bunyi in. Tetapi di dalam Al-Quran, bila nun mati bertemu lam, jadi hukum idgham bila gunnah. Apa maksudnya? Masuk tanpa dengung. Terus masuk ke dalam lam itu. Wa illam. Gitu. Jangan wa in lagi lah. Kalau baca wa in jadi wajah izhar. Wajah jelas. Salah. Lam izhar syafawi. Sempurnakan. Terus masuk. Ya ikhfa hakiki dibaca samar 2 harakat. Tahu am, dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Amma yaquluna la yamassan, dibacakan di situ dengan dengung 2 harakat. Wajibul gunnah, nun sabdu. Sannalladzina kafaru minhum, izhar halqi dan izhar syafawi. Adza, ujung lidah. Bun, izhar halqi sekali lagi. Jangan dipanjangkan. Alim. Hati-hati bila ain dengan hamzah duduk dekat-dekat ini. Jangan baca azabun alim. Tapi alim. Di sini a. Jangan baca azza tapi baca azza. Di sini pula alim. Jangan baca alim. Dan diwaqafkan dengan alim. Last kali baru tutup mulut. Jangan tutup mulut awal jadi alim. Itu tak betul. Mestilah ali azabun alim. Ya, dengan kadar 2, 4 atau 6 harakat ma'ari li sukun di situ. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Saya waqaf di situ untuk memberikan kemudahan kepada teman-teman. Kemudian ambil balik daripada amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Kemudian barulah masuk ayat seterusnya. So far macam mana? Okey. Kalau okey, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Dan jangan lupa yang baru bersama dengan kita, saya ucapkan selamat menonton dan selamat belajar. Diharapkan teman-teman dapat menekan button share, insya-Allah. Kita teruskan ayat yang seterusnya.
Afala yatubuna ila Allah. Dibacakan tebal 2 harakat. Wa yastaghfiruna. Di sini banyak baca yastal, bukan tar tapi tau. Tawfiruna. Dan bila waqaf diberikan tanda mati mendatang pada ha. Kemudian wallahu ghafurur. Kenapa jadi rul pula? Sama seperti tadi. Bila tanwin bertemu ataupun nun mati bertemu dengan lam ataupun ra, jadi hukum idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Asalnya ghafurun jadi ghafurur. Ghafurur rahim. Ha pedas. Haim. Diwaqafkan ma'ari li sukun di situ dengan kadar 2, 4 atau 6 harakat insya-Allah. Kita dengarkan ayat ini. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Kemudian masuk ayat yang seterusnya. Okey, santai-santai, jangan tension-tension, jangan fokus. Yang penting sahabat-sahabat dengar dahulu, ikuti dahulu insya-Allah. Yang mana yang mungkin di peringkat awal merasakan pelajaran ini terlalu advance pada mereka, insya-Allah tunggu sehingga akhir saya nak bagi tahu bagaimana kita dapat belajar balik daripada awal makhraj huruf. Kita belajar balik satu persatu huruf. Mungkin ada yang di antara kita yang masih lagi keliru. Yang mana za, yang mana za, yang mana si, yang mana si, yang mana si. Masih lagi keliru. Yang mana qa, yang mana kha, yang mana ra. Jangan bimbang, insya-Allah kita akan perbaiki semua tersebut. Kita akan berikan buku asas dan buku tajwid ke rumah anda serta rakamannya. Nak dapatkan semua itu, tunggu sehingga akhir pelajaran. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Mal masihub. Mal masihub. Di sini dibacakan mim baris atas di atas lam. Masih 2 harakat. Hub, ha pedas. Diberikan lantunan qalqalah di sini. Numar, ra dibaca tebal, jangan numar. Saya dah beritahu tadi. Maryam illa rasulun. Di sini ikhfa hakiki dibaca 2 harakat dengan tebal kerana qaf merupakan isti'la. Lun qad, dan diberikan lantunan dal qalqalah di sini. Qad khalat, di sini qa, di sini kha. Nampak tak? Qa kha, qa kha. Dengar nak sama tapi ada beza. Sahabat-sahabat yang masih keliru, sangat membantu insya-Allah buku asas yang akan kita berikan. Qad khalat, ada bunyi hamasnya. Min, di sini dibaca ikhfa 2 harakat dengan tebal. Min qablihi, qab diberikan lantunan. Lihir rusulu wa ummuhu rusulu wa. Ini sama baris depan. Rusulu 1 harakat semuanya. Wa dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat baru masuk muhu. Kalau kita baca wa ummuhu tak betul. Yang betulnya wa ummuhu 2 harakat. Siddiqah. Kalau kita pilih untuk waqaf. Kalau nak wasal jadi ikhfa di sini. Siddiqatun kana. Itu kalau nak wasal. Kalau kita pilih untuk waqaf, ditukarkan ta itu kepada ha. Siddiqah. Dan terus ibtidak. Kana ya. Ka 2 harakat. Na juga 2 harakat. Kana ya. Kulanit ta'am. Am. Last sekali baru tutup mulut. Jangan ta'am. Itu tak betul. Ta'am. Kemudian waqaf qili di sini ibtidak terus pada di sini hamzah wasal bertemu nun tanda mati. Nun ni mati sebenarnya, tetapi dalam hukum ikhfa dia tidak diberikan tanda kerana datang huruf dha di sini. Jadi kena baca dengan ikhfa di sini 2 harakat. Unzur baru masuk dzur. Jangan baca unzur kai, tak betul. Dia kena baca unzur kaifa nubay. Tekankan dia bersabdu. Nubayyinu lahumul. Mim baris depan naik ke atas lam. Ayah. 2 harakat di sini. Ya juga 2 harakat.
Tisum, dengungkan. Di sini wajibul gunnah. Mau. Di sini ikhfa juga dibaca 2 harakat. An, dengungkan. Di sini wajibul gunnah 2 harakat. Na yufakun. Baik, kita dengarkan dahulu ayat ini. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Barulah waqaf. Gitu. Boleh? Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke tak boleh ikut ni teman-teman? Minta berikan sedikit komen dan maklum balas ya. Kalau boleh ikut, komen seronoknya cinta Al-Quran. Kalau tak boleh ikut pun komen mudahnya mengaji Al-Quran. Kenapa? Kerana walaupun kita rasa susah peringkat awal, tapi kalau kita selalu menanamkan fikiran yang positif, mudah insya-Allah akan menjadi mudah dan senang urusan pembelajaran kita. Boleh? Kita dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran dan kita dapatkan share insya-Allah yang khususnya yang baru bersama dengan kita insya-Allah untuk menekan button share. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Qul ata'buduna min, ikhfa hakiki di situ. Asalnya min, tapi bila datang dal dibacakan dengan samar 2 harakat. Min dunillah, dibaca nipis 2 harakat. Hima la yamliku lakum. Kum, izhar syafawi, bunyi saja kum. Jangan panjang. Terus masuk. Darrau, asalnya darran. Tapi bila datang waw idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Darrau wala naf'a. An bila waqaf jadi 1 baris 2 harakat. Jangan waqaf dengan naf'a, tak sempurna. Naf'a baru berhenti. Di sini jim kecil di sini, waqaf jaiz, boleh waqaf, boleh wasal. Siapa nak wasal silakan. Kalau nak wasal kena baca dengan idgham bi gunnah kerana tanwin bertemu waw. Siapa pilih untuk waqaf terus ibtida. Wallahu huwal masih. Maaf. Wallahu huwas sami'ul alim. Jadi kita baca waw dari atas naik di atas sin yang bertanda sabdu. Di sini alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Kalau kita perhatikan lam ini tidak bertanda alif lam syamsiah. Manakala lam ini ada tanda mati. Ini menunjukkan di sini alif lam qamariyah. Itu bezanya. Nampak tak? Lam ni tak ada tanda mati, lam ni ada tanda mati. Siapa tak nampak alamatnya, bahayalah tu ya. Piramdi kata siapa tak nampak pendek umur. Lawak je, kurang je. Saya doakan sahabat-sahabat semua dipanjangkan umur, dipanjangkan usia dan paling penting yang kita nak berdoa kepada Allah bukan sekadar dipanjangkan umur, tetapi diberkati umur kita. Apa gunanya umur kita panjang hidup sehingga 1000 tahun tetapi tidak diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah umur kita itu walaupun pendek tetapi diberkati. Tapi kalau boleh umur panjang dan diberkati, itu lebih baik. Kenapa? Kita dapat melakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita dapat mengumpulkan sebanyak mungkin bekalan untuk dibawa pulang untuk menghadapi hari perhitungan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Ya, jadi kita doakan sahabat-sahabat semua dipanjangkan usia dan yang paling penting diberkati usia tersebut. Kita dengarkan ayat ini. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Wallahu huwas sami'ul alim. Kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya.
Okey, siapa nak minum air, silakan minum air. Siapa nak betulkan kedudukan, betulkan kedudukan. Siapa yang belum lagi tekan button share, jangan lupa, tak kena bayar. Tak kena bayar, tetapi tekan button share, dapat pahala pula kerana berkongsi ilmu yang bermanfaat. Kita teruskan ayat seterusnya. Qul ya, 4 atau 5 harakat. Ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Idhar Syafawi. Ghairal haqqi wa la tattabi'u. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Sama juga 4 atau 5 harakat. Qaumin, dibacakan ikhfa 2 harakat dengan tebal. Qad, diberikan lantunan khalkhalah. Qad dhallu min, ikhfa hakiki 2 harakat. Qab, sekali lagi lantunan khalkhalah, di situ ada pantulan. Qablu wa adallu. Kafi, ujung lidah. Raw, asalnya kasiran, tapi bila datang waw masuk beserta dengung 2 harakat. Kathiran wa dhallu an, ikhfa hakiki. An sawa, 4 atau 5 harakat. Is-sabil. Alif lam syamsiah di sini lamnya tidak dibunyikan, hamzah baris bawah terus naik di atas sin yang bersabdu dan diwakafkan dengan 2, 4 atau 6 harakat. Sabil. Lah kali baru masuk lam. Jangan masuk lam daripada awal jadi sabil. Itu tak mau. Itu makan kacang parpu lebih. Ya, makan kacang dal lebih tak mau. Sabil. Baru betul. InsyaAllah. Baik, kita dengarkan dahulu ayat ini. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa. Saya wakaf di situ. Wa, kalau berhenti di situ. Kemudian ambil pada wala tattabi'u. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا. Sekali lagi, saya wakaf di situ. Mungkin tak bantu teman-teman yang tidak sampai nafas. Kurang mereka tahu bagaimana untuk wakaf dan kemudian ibtidak balik daripada وَأَضَلُّوا. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Alhamdulillah. Baik, tadi kita dah lihat kan satu-satu ayat. Sekarang masanya untuk apa? Masanya untuk kita baca bersama-sama. Kita praktiskan apa yang kita belajar tadi, dari awal ayat 71 hingga akhir ayat 77. Boleh? Sama-sama insyaAllah kita akan mulakan bacaan. Tapi sebelum kita mulakan bacaan, jangan lupa teman-teman untuk menekan button share. Dan insyaAllah di akhir bacaan kita nanti, saya akan bagi tahu bagi teman-teman yang nak belajar balik daripada makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid, bagaimana untuk kami bantu anda dengan kami kirimkan sebuah buku asas dan buku tajwid dengan kita menjadi ahli cepat Quran. InsyaAllah kita mulakan dahulu bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah, diharapkan teman-teman dirahmati Allah dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya baru saja sampaikan. Jadi insya-Allah yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, insya-Allah kita doakan dipanjangkan umur supaya saya juga diberikan kesihatan dan diberkati umur saya untuk berkongsi lagi insya-Allah pada esok hari
di page Facebook Fatihah Learning Center. Kita buat live setiap hari ya, jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Sahabat-sahabat, insya-Allah yang belum lagi like page, boleh like page untuk mengikuti bacaan ayatnya dan agar akhirnya kita dapat khatam Al-Quran bersama-sama. Baik sahabat-sahabat, seperti mana yang saya janjikan tadi, mungkin ada di kalangan kita yang nak kami bantu untuk mendapatkan buku asas dan buku tajwid serta rakamannya. Saya nak mengajak teman-teman, marilah menjadi ahli cepat Quran, kerana kepada mereka menjadi ahli cepat Quran, seperti selain daripada mengikuti live kita, kita buat live ini secara umum di page Facebook Fatihah. Selain daripada itu, mereka yang menjadi ahli kita berikan keistimewaan tambahan. Apa dia? Iaitu mereka akan dikirimkan ke rumah buku asas dan buku tajwid. Jadi mungkin ada di kalangan kita yang dah jadi ahli, alhamdulillah, manfaatkanlah bantuan rakaman dan buku yang kami berikan ini. Yang belum lagi jadi ahli, insya-Allah boleh dapatkan 2 buah buku ini serta rakamannya. Ada hampir 200 video pengajian di situ, insya-Allah. Sahabat-sahabat, selain daripada itu kami berikan 3 bonus tambahan. Kita berikan nota ringkasan asas tajwid. Kita juga berikan rakaman Al-Quran 30 juzuk yang akan diberikan daripada masa ke masa. Di sana ada lebih daripada 600 video pengajian campur dengan 200 daripada buku asas dan tajwid ini. Mereka menjadi ahli akan mendapat hampir 800 video pengajian. Dan bonus yang ketiga, kita berikan konsultasi eksklusif dengan kita, insya-Allah. Jika teman-teman walau di mana berada, hatta dari luar negara, insya-Allah kita boleh buat video call dan sebagainya untuk sedikit sebanyak ada soalan, bimbingan, dan mungkin kita nak mendengarkan sedikit bacaan dan sebagainya. Insya-Allah sahabat-sahabat dapatkan kesemua yang saya nyatakan tadi itu dengan menjadi ahli cepat Quran. Jangan risau, tidak ada yuran bulanan dan tahunan yang dikenakan kepada mereka menjadi ahli. Yuran keahlian hanyalah sekali sahaja seumur hidup. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang nak jadi ahli boleh lakukan pendaftaran melalui 2 cara. Iaitu yang pertama, boleh buat pendaftaran terus di website www.cepatquran.com. Boleh buat pendaftaran di situ. Ataupun yang kedua, sahabat-sahabat boleh komen sekarang di ruangan bawah ini, nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah nanti admin kami akan reply, akan bagi satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat klik link tu, nanti boleh communicate dengan admin kami. InsyaAllah dia akan guide sahabat-sahabat bagaimana untuk mendaftar sebagai ahli cepat Quran. Baik, kita juga nak berikan tawaran istimewa kepada teman-teman ya. InsyaAllah sempena bulan kemerdekaan ini, yuran keahliannya sangat minimum. Selepas bulan kemerdekaan ini ada sedikit revision, ada sedikit kenaikan yuran keahlian. Tapi buat masa ini hanyalah seumur hidup, bukan sebulan sekali. Saya nak bagi tahu ni, seumur hidup RM250 dapat 2 buah buku, dapat rakaman 2 buah buku tersebut, dapat rakaman pengajian Al-Quran, dapat waktu konsultasi kita seumur hidup, dan dapat ikuti kita daripada masa ke masa. Konten pelajaran akan kita update daripada masa ke masa, insya-Allah. Dengan RM250 sebagai yuran keahlian seumur hidup, insya-Allah saya rasakan tidak terlalu membebankan kepada muslimin dan muslimat yang ingin mempelajari dan memperbaiki bacaan Al-Quran daripada asas. Insya-Allah kepada teman-teman yang duduk bersekitaran dengan Wangsa Maju Kuala Lumpur juga, insya-Allah boleh sertai pengambilan bulan September nanti. Kita berikan pengajian 1 bulan secara percuma. Tetapi kalau nak datang ke pusat pengajian kita, pastikan sahabat-sahabat daftar dahulu kerana tempat adalah terhad. Ini alamatnya, boleh WhatsApp kami nombor 0111-621-7797. Jadi insya-Allah saya doakan teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menguasai ilmu-ilmu yang kita pelajari ini. Yang penting sahabat-sahabat, selain daripada itu, kita doakan Allah memberkati ilmu kita, Allah memberkati umur yang Allah kurniakan kepada kita ini, supaya ianya menjadi manfaat kepada kita. Apa gunanya umur yang panjang kalau tidak diberkati? Apa gunanya ilmu yang banyak tetapi jika tidak diberkati? Jadi kita mohon pada Allah memberkati kehidupan kita dan memberkati kehidupan ahli keluarga kita. InsyaAllah jika hidup kita diberkati Allah, moga-moga kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat syurga di hari pembalasan nanti. Saya doakan insya-Allah teman-teman ya, semoga terus istiqamah untuk kita belajar mengaji. InsyaAllah kita jumpa esok hari pada sambungan bacaan ayatnya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah yang mana yang nak jadi ahli selepas ini digalakkan untuk menonton satu video pendek berdurasi 2 minit bagi mengetahui apakah pendekatan yang kami gunakan dalam buku Al-Barqi
asas dan tajwid yang akan kami kirimkan ke rumah anda pada mereka yang nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya berakhir di situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.